Hai pelajar-pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini kita akan masuk berkenaan dengan topik 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi sebelum kita masuk untuk topik ini, pertama kali cikgu nak tanyalah apa maksud pemboleh ubah di sini. Apa maksud pemboleh ubah? Okey. Pemboleh ubah adalah satu nilai yang kita tidak ketahui. Ya, satu nilai yang kita tidak ketahui tapi kita gunakan simbol. Ya, sama ada kamu boleh gunakan simbol contohnya X, Y ataupun P. Ya, kita gunakan simbol ya. Lepas itu kita lihat pula. Okey. Dalam topik ini juga, kalau kamu dah faham pemboleh ubah, apa dia pemboleh ubah, sebab ini yang kamu akan sentiasa jumpa dalam topik ini. Jadi, sekarang ni kita sambung lagi iaitu ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik dulu. Okey, apa itu ungkapan kuadratik? Ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik adalah contohnya. Saya tunjukkan. Ungkapan kuadratik ni contohnya 2x. Ini ungkapan kuadratik. Okey, dengan satu pemboleh ubah. Lagi kita ada 2xy. Apa bezanya yang ungkapan kuadratik yang ini dengan yang ini? Dekat sini ada satu pemboleh ubah. Di bawah ini dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. X dan Y. Right, Okay. Now, bila kita cerita tentang ungkapan kuadratik, kita kena lihat pula ciri-ciri ungkapan kuadratik. Now, yang pertama, dalam ungkapan kuadratik, ia melibatkan hanya satu pemboleh ubah sahaja. Melibatkan satu pemboleh ubah. Baiklah, saya bagi tahu contohnya ungkapan kuadratik. Kita akan tulis contohnya ungkapan kuadratik di sini. Saya tulis AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ni dia. Ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, jadi dia kata di sini ciri dia mestilah melibatkan hanya satu pemboleh ubah. Ini satu saja pemboleh ubah dia. Macam ni, satu pemboleh ubah, ini dua pemboleh ubah. Jadi ingat ungkapan kuadratik mesti ada satu pemboleh ubah. Kuasa maksimum pemboleh ubahnya adalah dua. Ni, kuasa yang di atas ini hanya dua. Tak boleh lebih daripada 2. Katakanlah AX kuasa 3 tambah BX tambah C. Jadi kuasa 3 tu, itu bukannya ungkapan kuadratik. Contohnya biasa tulis, nanti ada budak yang confuse. Contohnya AX kuasa 3 tambah BX tambah C. Kamu nampak? Ini kuasa 3. Jadi ini bukannya ungkapan kuadratik. Yang kedua, pemboleh ubahnya tidak boleh berkuasa negatif. Pemboleh ubahnya tidak boleh berkuasa negatif. Okey, sebagai contoh, katakanlah kamu ada AX kuasa negatif 1 tambah BX tambah C dalam ungkapan kuadratik. Ni ada negatif 1. Tak boleh. Ingat, dia tak boleh kuasa negatif. Okey, ciri yang kedua bagi ungkapan kuadratik, pemboleh ubahnya tidak boleh punca kuasa 2. Apa maksud dia? Ni pemboleh ubah, X contohnya, kamu akan jumpa macam ni pula nanti. Punca kuasa 2X tambah BX tambah C. Ni ada punca kuasa 2 pada mana-mana pemboleh ubah dia ni, kat sini atau kat sini. So kita tidak boleh
masukkan dia ke dalam ungkapan kuadratik. Yang ketiga, pemboleh ubahnya tidak boleh kuasa pecahan. Okey, contohnya, kamu ada AX kuasa 1/2 tambah BX tambah C. Nampak? Ada kuasa, pemboleh ubah dia ni ada kuasa pecahan. Jadi, ini bukannya ungkapan kuadratik. Ya? Okey, boleh faham? Ada masalah? Boleh tak? Okey, now kita masuk yang seterusnya di sini. Okey, dalam topik ni, 3 benda ni akan selalu diulang. Ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik, persamaan kuadratik. Dalam persamaan ini. Ni dalam tajuk dia ni. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok satu persatu. Tadi kamu dah dimaklumkan ungkapan kuadratik. Contohnya tadi saya tulis AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Fungsi kuadratik. Fungsi. Dia mesti ada tulis macam ni pula. Fungsi. Dia ada bentuk sini. Sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini bentuk fungsi. Fungsi kuadratik. Apa itu fungsi kuadratik? Sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Untuk lebih lanjut, kamu boleh tengok dalam buku teks. Dia akan terangkan lebih lanjut. Berkenaan dengan fungsi kuadratik ni. Saya hanya nak tunjukkan dia punya fungsi kuadratik je. Sini. Okey, now persamaan kuadratik pula. Ni ada beza dia. Persamaan kuadratik pula. Okey, kita akan ada AX kuasa 2. Ini kuadratik. BX tambah C sama dengan sifar. Okey, itu berkenaan dengan persamaan kuadratik. Okey. Okey, pelajar-pelajar. Bila kita cerita berkenaan fungsi kuadratik, dia akan melibatkan graf. Dia akan melibatkan graf. Okey, graf bentuk macam mana? Kita ada banyak jenis graf fungsi kuadratik. Okey. Yang pertama di sini saya buatkan. Okey, graf fungsi kuadratik. Okey. Kita tahu dia akan berbentuk sama ada senyum ataupun masak. Semua orang tahu. Minggu lepas kita dah belajar graf fungsi kuadratik. Tapi masa bila dia senyum? Masa bila dia masam? Okey, kita tengok dekat mana? Okey, dekat persamaan dia. Dekat persamaan dia. Okey, sebagai contoh persamaan dia kita lihat. Ini persamaan dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jika A dia ni, nilai A ni, perkali A ni, okey, lebih besar daripada kosong, maksudnya A ni bernilai positif, okey, bernilai positif, maka bentuknya, grafnya senyum. Senyum kan? Positif. Senyum aja Tapi jika kan A X kuasa 2 tambah BX tambah C, ni nilai A dia ni negatif. Ada nilai negatif, iaitu A kurang daripada kosong, maka nilai A ini adalah negatif. Maka bentuk graf fungsi kuadratik dia masam. Ni. Bentuk dia macam ni. Okey, kalau kamu lihat pada graf selalunya macam ni. Bentuk macam ni. Ataupun bentuk masam.
Macam ni. Okey, maaf tak nampak. Untuk masa macam ni. Okey, ada ya graf yang bentuk macam ni. Tapi jarang. Bentuk macam ni. Okey. Ni. Ni X, sini Y. Si X. Ni jarang. Dalam tahap kamu, tak ada yang tanya macam ni. Kebanyakan macam ni dengan yang ini sahaja. Okey ya. Okey.